Okey. Okey. Okey, kalau tengok apa tajuk yang saya nak kongsikan hari ni iaitu usahawan hebat, usahawan wanita hebat. Kalau um, selalu dengar apa yang saya cakap, wanita-wanita sekarang saya suka cakap wanita hebat. Lagi-lagi ialah lagi-lagi korang, suri rumah yang bekerja pun sama juga. Okey. So, saya selalu cakap, saya ataupun Mama Mati lah, Mama Fatimah, selalu cakap kita nak didik, kita nak bantu wanita ni supaya dia menjadi seorang usahawan. Bukan sekadar meniaga tapi tak ada apa-apa kebaikan. So, apa sebenarnya usahawan? Saya selalu cakap usahawan, jadilah usahawan. Kenapa? Okey, ini saya kongsikan sikit lah apa dia secara generalnya usahawan tu apa. Kalau kamu tengok sendirilah apa nota yang saya tulis ni. Itu seorang yang memikul tanggungjawab untuk syarikat dia, organisasi, mengurus dan sedia ambil risiko. Ini maksudnya sebab kita sedia maklum bahawa banyak sangat sebenarnya dugaan, halangan yang kita hadapi sebagai seorang usahawan ataupun peniaga ni lah. Lagi-lagi sekarang dalam tempoh COVID, new norm, kita cakap norma baru. Ada syarikat yang sampai tutup, ada syarikat terus bertahan, ada macam-macam dugaan. Jadi dalam norma baru ni, kita ni usahawan, korang memang kena ready, bersiap sedia. Bila kita rasa dah buat keputusan tu dan kita memang cakap, okey, aku dah nak melangkah sebagai seorang usahawan. Apa yang korang perlu ready ialah sanggup hadapi apa juga risiko. Risiko ni macam-macam yang orang akan hadap sebab dalam bisnes ni ia satu proses. Dia satu proses untuk kita mature dalam bisnes. Dia sebenarnya bukan dalam bisnes saja. Dalam pekerjaan, dalam apa juga benda yang kita buat, dia ada satu tempoh fasa untuk kita mature lah, senang saya cakap. Kalau dalam bisnes ni selalu saya bagi tahu dalam tempoh 3 tahun. 3 tahun korang fokus bisnes tu, korang konsisten bisnes tu, korang akan mature, korang akan belajar banyak benda. Ilmu ni kita dapat bukan saja masuk kelas macam ni. Bukan saja korang Google, search. Bukan saja join mana-mana kelas bisnes dekat luar. Tapi korang akan dapat belajar apa juga proses bisnes ni melalui pengalaman yang korang semua lalui dalam tempoh 3 tahun tadi. Jadi sebelum-sebelum ni pun saya selalu pesan dalam tempoh 3 tahun tu cuba baiki, cuba belajar sebab kita masih dalam tempoh belajar. Lagi-lagi memang tak ada pengalaman dalam perniagaan. Yang itu memang kena tahan lah sebab dia sebenarnya proses. Okey, ini saya nak sentuh sikit. Kenapa saya tekankan wanita ataupun suri rumah sebab dalam korang family Baba Beauty ni ramai suri rumah kan. Kenapa kami tekankan suri rumah ni kena ada income sendiri, kena ada sumber pendapatan sendiri, bukan saja bergantung pada suami, tapi seboleh-bolehnya kita bantu ataupun kita adalah banyak benda yang kita boleh buat. Okay? Okay. Ini maksud saya yang pertama, bersedia jika berlaku perkara di luar kawalan kita. Ada benda di dalam kawalan kita, ada perkara di luar kawalan kita. Maksud saya di luar kawalan kita seperti apa? Kematian, perpisahan ataupun kecemasan. Kematian tu pasti. Okey, perpisahan ni kalau boleh dalam perkahwinan memang kita mengharapkan sesuatu yang bermula dan berakhir sesuatu yang indah. Tapi kita semua tak tahu benda tu, termasuklah saya. Okay? Apa yang saya kongsikan malam ni, apa yang saya nak bagi pada korang semua malam ni, dia sebenarnya bukan saja peringatan kepada kamu semua, tetapi sebenarnya dia adalah untuk peringatan saya juga. Sebab saya dah anggap kamu-kamu semua ni bukan saya kata sebagai kawan saya, sahabat saya. So sebab tu saya menerima apa juga mesej yang saya terima daripada family Papa Beauty ni lah. Okey, jadi benda ini yang saya tekankan sangat kenapa kita perlu
ada sumber kewangan sendiri. Kita ada pendapatan sendiri. Dan kenapa bagi si rumah yang dah start berniaga tu saya tekankan supaya konsisten dan terus buat. Ini salah satu dia. Bila kita hadapi kecemasan, kita ada duit, kita ready. Kita ready untuk itu. Kita ready dalam tempoh tertentu untuk kita recover balik, untuk kita bangun balik. Yang kedua, kenapa? Yang ni tak perlu tunggu duit suami untuk beli keperluan diri. Kalau korang memang konsisten terima duit belanja ataupun lebih, itu rezeki masing-masing. Tapi kalau dalam keadaan sekarang yang mana keluarga yang terjejas, contoh kalau kata suami dia berniaga, mungkin berlaku apa orang kata, business dia drop ataupun diberi cuti tanpa gaji ataupun diberhentikan ataupun tak boleh nak berniaga. Jadi sumber pendapatan tu kurang. So duit yang kita dapat kurang jugalah. Satu lagi, ada setengah orang ni dia tak suka meminta-minta. Kalau macam saya, kalau minta tu memanglah dapat, tapi lebih seronok bila kita buat sendiri. Bila kita dapat duit tu atas usaha sendiri, kita lebih menghargainya tau. Satu lagi, kalau kita nak beli apa pun mudah. Tak adalah tunggu husband bagi. Jadi kita boleh beli apa yang kita suka. Itu sebenarnya lebih seronok lah. Okay. Senyum Kak Izzah. Okay. Selain tu, kenapa saya tekankan juga benda ni? Sebenarnya korang pun kalau selalu dengar saya punya perkongsian, korang semua akan dengar benda ni saya akan repeat ulang dan ulang lah. Supaya kita ingat, ya. Kita ingat. Kadang-kadang, yelah kita ni sibuk kat rumah. Isteri, kalau yang bekerja tu bekerja pula dengan anak kecil, dengan bisnes korang pula, nak jaga duit company, nak jaga a team. Jadi kadang-kadang benda tu kita lupa. So sebab itulah saya memang akan remind sekerap yang mungkin. Saya akan remind sekerap yang mungkin supaya benda tu kita sentiasa ingat. Dan benda ni juga yang korang semua boleh buat kepada tim masing-masing. Bila kita saling ingat benda tu, kita akan ingatlah dan juga kita akan buat. Dia macam ni, bila ada push factor daripada seseorang, kita akan buat. Dia berbeza dengan kita buat seorang-seorang. Kalau seorang-seorang ni kita ada momentum. Ada masa momentum kita memang laju lah. Boleh speed laju. Ada masa kita akan drop. Masa drop ni sama ada kita rehat sekejap ataupun terus tenggelam. Kalau kita berada dalam circle yang betul, insya-Allah lah mungkin berehat sekejap dan kembali seperti biasa. Okey, dapat bantu suami dari segi keperluan keluarga. Saya percaya suami-suami korang mesti suka kalau yelah dia dah bagi duit keperluan setiap bulan, ini nafkah untuk rumah ke, untuk korang ke. Lepas tu bulan ni Kak Izzah pula bayar dia, bagi duit dapur. Lah husband suka kan. So benda ni pun antara sebab kenapa kita perlu ada semua pendapatan. Kita boleh bantu suami, boleh beli apa juga untuk anak-anak. Okay. Yang ni kena slow sikit lah. Okay. Yang ini memang saya tekankan sangat daripada dulu sampai sekarang. Selagi mana korang berurusan dengan saya, selagi itulah perkataan simpanan takkan pernah hilang dari korang lah. Maksudnya saya memang keep remind tentang simpanan. Ada simpanan jangka masa panjang. Ada simpanan jangka pendek, ada dana kecemasan, simpanan untuk anak-anak. Bagi korang yang memang nak buat simpanan untuk anak-anak pun boleh. Boleh tolak siap-siap daripada duit jualan, mana-mana sumber lah kewangan yang korang dapat. So boleh simpan. Tolaklah buat kiraan supaya tidak membebankan masing-masing. Okey. Kalau macam saya selalu cakap mesti ada dana kecemasan 6 bulan minimum. Kenapa? Sebab dalam tempoh 6 bulan tu kita boleh recover balik lah.
Kalau kata berlaku kematian contoh ataupun perpisahan, contoh benda ni kita tak nak, kalau boleh memang tak nak. Kalau kecemasan yang benda lain, mungkinlah kita ada husband kita kat sebelah. Jadi dia akan support. Kita ada dahan. Umpamanya kita ada dahan. Tapi bagi mereka yang mungkin kurang bernasib baik, kematian ke, masa tu kita ada 6 bulan untuk recover diri kita balik tau. Sebab perempuan ni normalnya bila dia dapat masalah yang susah nak, biasanya kalau melibatkan kehilangan orang yang kita sayang, of course lah rasa macam gelap terus. Jadi untuk dalam masa 6 bulan tu bagi saya mungkin kita boleh recover balik lah. Nak cari balik kekuatan diri, semangat yang hilang tu. Dia ambil proses juga. Okay. Sekurang-kurangnya bila kita ada simpanan sendiri, kita boleh survive dalam masa 6 bulan ataupun setahun tu lah. Okay. Selain tu, bantu keluarga, ibu bapa. Ini juga salah satu objektif yang kita nak kalau terlibat dalam bisnes lah. Sebab korang pun tahu, bisnes ni kalau kita buat betul-betul, duit memang masuk okey lah. Okay, kalau kata sebelum ni susah, banyak benda tak cukup ataupun bekerja, lepas tu pendapatan still tak cukup juga, apa yang korang boleh buat adalah berniaga ni salah satu cara untuk top up ke ataupun nak ubah hidup ke dengan berniaga ni lah. Cuma berniaga ni dia kena ada ilmu lah supaya kita tak gagal. Gagal tu sebenarnya bukanlah kesudahan, tapi kalau boleh kita elakkan. Kalau benda tu berlaku, boleh je bermula semula. Okay. Ini untuk bantu keluarga, ibu bapa. So duit tu lah yang kita dapat, daripada untung yang kita dapat tu kita akan bagi ibu bapa seelok-eloknya, adik-beradik. Kalau dia orang susah, kita ada benda untuk bantulah. Sebab setiap orang ni komitmen dia berbeza. Maksudnya mungkinlah kita ni kita dengan orang lain berbeza lah. Maksudnya mungkin orang tu dia ada komitmen untuk tanggung adik-beradik. Kita mungkin tidak. Macam tu. Okay. Sebelum ni saya ada share dengan korang lah dengan family Papa Beauty. So salah satu perkara yang dikongsikan dengan saya ialah salah satu impian yang dia nak bersedekah. Kalau boleh dia nak sedekah tiap bulan ke maksudnya itu. Maksudnya bila dia rasa dia nak sedekah dekat orang tu, duit tu ada. Bila nak sedekah je, duit tu sentiasa ada dalam akaun. So salah satu benda yang seronok sebenarnya kalau kita berniaga ni, kita ada duit tu memang ready untuk kita sedekah. Sebelum ni kalau ingat saya cakap bila dapat duit gaji, kita kata gaji, so boleh tolak 2.5% terus kepada zakat. Boleh letak dalam satu akaun dulu, lepas tu kalau kata nak sedekah, ada siapa-siapa lah yang kita rasa kita nak bagi, boleh bagi. Duit tu tetap ada. Sebenarnya kalau sedekah ni duit kita takkan habis. Malah dia bertambah. Banyak kebaikan-kebaikan yang kita akan dapat daripada sedekah ni tadi. Jangan pernah rasa susah nak bagi duit pada ibu bapa. Jangan pernah rasa susah untuk bantu orang lain. Dia sedekah ni kalau kata tak mampu dari segi duit, mungkin boleh dari segi ilmu. Macam saya buat sekarang. Dulu masa zaman saya student, saya ceritalah sikit masa zaman saya student. Saya tak ada duit yang banyak untuk saya bagi orang. Untuk sedekah dekat orang ke. Memang student tak kerja. So apalah yang adanya. Jadi apa yang saya buat? Ilmu lah. Jadi korang pun boleh fikir. Kalau kata bukan dari segi keuangan, apa yang korang boleh buat? Tengok apa kepakaran diri. Apa kelebihan diri. Setiap orang dalam ni memang ada kelebihan masing-masing, sama ada sedar ataupun tidak aja.
Kadang-kadang kita tak sedar, kita bagus itu, kita bagus ini. Ramai yang orang sedar, aku tak bagus. Aku tak tahu tu, aku tak tahu ni. Kalau buat jadi ke tak? Kurang keyakinan diri. Ramai yang itu. Tapi sebenarnya banyak benda-benda bagus, baik, kelebihan, kepakaran yang korang ada yang perlu ketengahkan. Itu juga boleh bantu. Okey, bila ada duit ni, ini yang best. Reward diri. Ini saya buat sampai sekarang. Contoh, saya bagi contoh. Bulan ni, contoh nak buat target. Buat target jualan. Katalah target nak jual satu produk tu ataupun sales banyak 2,000 ke 3,000 ringgit ke dapat. Bila sampai hujung bulan dah tutup akaun, kira memang capai target yang korang buat. So bolehlah reward. Reward ni dia salah satu semangat selain daripada hargai diri sendiri. Itu dia salah satu orang cakap motivasi ataupun tolakan supaya kita buat lebih baik. Dan ini memang saya suka sangat. Kalau saya buat satu-satu target, bila saya capai, lepas tu saya akan beli apa yang saya nak. So korang pun boleh buat. Dia salah satu motivasi dan benda ni sebenarnya memang berkesan. Kalau korang ada buat kan list impian yang kami duk suruh sangat, itu sebenarnya memang membantu. Siapa yang tak buat lagi, lupa nak buat, tak tahu nak tulis apa, tolong start. Dia kadang-kadang hari ni tak ada idea, tak tahu nak tulis apa, tak tahu nak impian apa, tak tahu faham. Tapi mungkin esok ada. Teringin dia impian ni bukanlah satu benda mesti yang besar, bukan nak ada rumah besar, kereta besar, tak. Tapi impian ni korang kena bermula dengan yang kecil. Bila dah dapat impian kecil tu, barulah step by step untuk capai impian-impian yang besar. Bagi reward diri yang besar. Start reward diri yang kecil dulu, tak apa. Lepas tu bila ada duit lebih, pergi kepada yang lebih besar. Selain tu, reward ni juga bukannya saja untuk kita. Kita boleh beli untuk anak. Kita boleh beli untuk husband. Contoh birthday husband bulan depan. So buatlah kira-kira. Okay, bulan depan ni birthday dia. So nak bagi apa? So boleh survey. Survey apa yang dia suka. Dan tu juga boleh rapatkan hubungan korang. Dia kalau buat bisnes ni, husband support, insyaAllah memang bahagialah. Cuma kalau tak support itu mungkin belum lagi. Tapi doa baik-baik, insyaAllah nanti diorang pun akan support juga. Dia sebenarnya benda ni simple je. Kalau kita buat tak ada hasil, mana-manalah, bukan kata bisnes pun, benda-benda lain pun sama. Kalau benda tu tak ada hasil, biasanya orang pandang tak pandang sangat. Orang pandang tak pandang je. Yakin tak yakin. Macam korang lah, mungkin nak buat bisnes mula-mula dulu. Tak apalah, Suhaila buatlah dulu. Akak tengok je lah dulu. Nanti Suhaila dah berjaya, barulah Akak join kamu. Contoh macam tu. Tiba-tiba, memang Suhaila dah buat jadi. Tengok stok dia banyak keluar. Lepas tu ada simpanan duit gaji, duit kerja lagi. Boleh belanja husband, belanja anak, belanja kawan-kawan, mak ayah semua. Masa tu korang tak perlulah nak promote-promote sangat pun. Kadang-kadang tu bila kawan tu dia dah follow kita, bila orang yang dah follow kita, dia akan offer diri. Okey, ni saya kongsikan sikit lah isu-isu ni. Benda ni sebenarnya banyak yang korang boleh baca dekat surat khabar ke, dekat Facebook ke. Banyak sangat isu-isu wanita. Isu-isu wanita, kadang isu-isu penipuan. Benda-benda macam ni lah. Kadang bila saya baca, terfikir juga seboleh-bolehnya janganlah kena kepada kita semua. Janganlah, kalau boleh kita nak elak, kita elak lah. Tapi kalau ialah benda yang kadang benda yang di luar jangkaan kan, benda-benda macam ni. Keganasan rumah tangga itu semua. Saya bukan nak highlightkan benda ni dan sebab saya percaya suami-suami korang tak macam ni pun. Cuma kita aware saja, kita aware benda-benda ni semua. Ni wanita banyak alami kemurungan. Betul lah ni. Lagi-lagi PKP ni tak boleh nak keluar rumah. Kalau dulu boleh jugalah nak balik rumah mak ayah, nak jalan-jalan, pergi pantai, pergi mana-mana untuk relax, pergi piknik dengan husband ke dengan anak-anak kan. Tapi sekarang memang tak boleh. Bila kita terkurung ni, memang stres tu dia mudah.
Lagi-lagi kalau sekarang ni semua je kat rumah. Anak-anak pun belajar dekat rumah dengan korang kena hadap PDPR lagi. Benda tu memang stres lah kalau dengan anak kecil lagi kan. So benda-benda yang saya cakap tadi, yang benda tadi tu dia boleh bantu kurangkan stres kita juga dalam bisnes. Kalau kau nak tahu dulu masa saya sambung belajar lah, ramai juga orang yang cakap kena fokus je dengan belajar tu, jangan bisnes. Sebab bisnes ni dia satu benda yang besar. Dia satu benda yang besar. Bukan senang. Kalaulah bisnes ni senang, ramai orang yang telah jadi jutawan kat luar sana. Tapi sebenarnya dia proses, dia banyak step dia, dia banyak dugaan, halangan dia. Hanya orang-orang yang betul-betul fokus, betul-betul sabar yang akan boleh pergi jauh. Sebab itulah saya cakap tadi, tempoh mature adalah 3 tahun. Apa yang saya nak kongsikan ialah saya belajar banyak benda melalui bisnes ni lah. Dulu saya jual produk orang, saya try jual produk orang. Dari situ sebenarnya bukannya saya nak jual produk tu. Tapi kenapa saya tak tinggal dunia-dunia ni semua? Sebab saya belajar banyak benda. Pertama, saya dapat belajar emosi. Macam mana nak urus emosi saya bila kita berurusan dengan orang. Dia berurusan dengan orang ni bukan senang. Bukan senang. Dia banyak bermain dengan emosi. Kadang-kadang bila kita message, tak kena time dekat orang tu, memang kena kita balik lah. Mana tahu kita message dia tengah gaduh dengan husband dia ke, dengan kita dia marahnya. Benda tu tak mustahil berlaku. Lepas tu saya belajar urus masa. Urus masa. Daripada bisnes ni saya belajar urus masa. Macam mana dengan belajar masa tu, lepas tu nak urus team, nak apa lagi? Layan customer. Benda tu yang belajar dengan rumah, dengan anak-anak, dengan family. So benda tu yang korang kena belajar. Benda ni proses. Sama macam saya cakap tadi, benda ni proses. Mungkin untuk permulaan awal-awal tu kalau kita berada di norma baru, new norm yang saya cakap tadi, norma baru, mungkin untuk first month, second month tu mungkin susah kita nak serasikan lagi. Tapi bila hari-hari kita buat, lama-lama kita akan biasa. Sebab tu kadang ada orang boleh follow jadual yang dia buat. Macam saya ada jadual kerja. Bukan jadual kerja saya campur semua. Daripada Ahad sampai Sabtu memang everyday lah. So memang saya ada jadual saya sendiri. Cuma kadang-kadang tak semua orang boleh buat macam tu. Ada orang dia boleh follow jadual tu, ada orang tak boleh follow. Tapi pastikan objektif kita tercapai je lah. Okay. So saya share tadi 2 sajalah untuk isu-isu tu. Dia sebenarnya banyak lagi isu yang korang boleh baca. Kalau boleh apa yang berlaku di sekeliling kita, kita cuba ambil iktibar, ambil pengajaran. Bukan biar macam tu je. Benda tu juga sebenarnya boleh jadi ilmu, boleh jadi ilmu lah kepada kita. Okay, ni saya nak kongsikan pada kamu semua. Sebenarnya tak best lah saya nak panggil kamu sebenarnya. Okay, saya percaya kawan-kawan semua dalam ni korang pernah lalui fasa-fasa berjaya. Mungkin pernah capai satu, kalau dalam bisnes ni mungkin pernah capai satu sales yang paling tinggi. Bila dalam keadaan baru, fasa yang baru, kadang-kadang tu kita nak capai benda tu, kadang-kadang dia hilang punca. Dia antara sebab hilang punca ni bila kita terkurung kat rumah. Tepu, orang cakap kan, tepu. Tak tahu nak buat macam mana. Dia
kadang-kadang tu macam tak boleh nak lepas. Tak boleh nak lepas dia duduk kat rumah dengan macam-macam, dengan busy, dengan penat. Salah satu cara dia macam mana nak kekalkan momentum yang sebelum ni maksudnya boleh speed, bermotivasi ialah orang kenang kembali. Ini cara yang saya buat juga, okey. Kenang kembali kejayaan yang pernah kamu capai lah. Kawan-kawan semua capai. Cuma ingat balik, dulu pernah capai jualan 5,000 sebulan. Apa aku buat boleh capai. Ingat balik kalau kata ada nota dulu ni, buka balik nota tu, baca balik apa yang aku pernah buat dulu. Kalau dulu pernah beli stok yang banyak dekat almari tu penuh dengan stok, lepas tu tak sampai sebulan pun stok tu clear. Fikir balik, apa yang aku buat dulu yang boleh capai macam tu. Kalau kalau dapat jumpa apa yang aku buat dulu dan sekarang tak buat, buat semula lah. Buat semula. Cuma mungkin boleh perbaiki supaya lebih bagus. Okey, ini list impian. List impian ni. Dia kadang-kadang kenapa orang tu boleh hilang fokus. Dulu memang tip-top kalau dia bisnes, kalau dia berniaga memang tip-top. Lepas tu tiba-tiba drop terus. Kenapa? Sebab dia tak tahu nak ke mana. Dia tak tahu, dia tak ada impian dia. Dia tak ada matlamat orang cakap. Alah, aku bisnes ni seronok-seronok aje. Tak ada apa. Saya saja mengisi masa lapang. Memang dia dapat mengisi masa lapang je lah. Kenapa ada list-list impian ni? Dia macam apa ya nak cakap? Saya lupa word nak sebut. Dia macam uh, dia macam garis panduan, guideline, flow, jalan, macam tu lah. Maksudnya contoh kamu kalau tak boleh nak sediakan list impian yang banyak, kamu boleh listkan impian yang berapa dulu. Berapa yang terfikir, yang kamu boleh dapat. Mungkin 20, mungkin 30. Lepas tu dari masa ke masa bila ada idea baru, aku rasa aku nak benda ni lah, aku rasa aku nak ni lah, masukkan tu. Jadi bila tick satu dah dapat, so akan tick lagi 2, 3, 4. Jadi kita tahu ke mana, apa yang kita nak buat selepas ini. Jadi fokus kita, momentum kita, speed kita, dia samalah sebab kita ada hala tuju kita tu. Dia daripada impian kecil kepada impian besar. Saya bagi contoh, kalau kata nak rumah. Selalu kalau orang sembang dengan saya, dia orang suka sembang pasal rumah. Nizal, saya nak beli rumah, saya nak beli rumah. So kadang saya ada juga buat kiraan kepada siapa-siapa yang message kan. So kalau kata yang bekerja mungkin tak ada masalah lah. Dia masalah yang bekerja ni kita nak tengok pula berapa baki gaji dia untuk dia mohon nak beli rumah. Itu je lah. Lepas tu sebab dia ada slip gaji. Tapi bagi mereka yang tak ada slip gaji, tak boleh ke nak beli rumah? Boleh dengan akaun syarikat. So kalau akaun syarikat ni bukan kata aku daftar SSM tahun depan aku dah boleh beli rumah. Tak. Sebab apa? Sebab kita nak beli rumah ni, kita buat loan dengan bank. Bank nak bagi kita duit. Kita nak pinjam duit dengan bank ni yakin ke kita boleh bayar ke? So benda-benda tu yang kita kena ready, yang kita kena ada ilmu. Jadi sebab tu bisnes ni kalau boleh biar fokus, biar buat betul-betul menjadi. Biar kita kalau boleh setiap bulan tu list impian korang berkurang. Kurang boleh tambah kan. Tapi maksudnya ada. Kena ada yang okey ni aku dah capai. Bulan depan aku nak capai yang ni pula. Aku nak buat yang ni pula. Korang akan rasa seronok. Korang akan rasa berniaga ni seronok sangat. Sebab banyak impian-impian yang korang boleh capai. Ini salah satu cara dia untuk korang terus fokus. Dia sebenarnya tak kisah dalam bisnes apa pun korang berada. Benda ni dia macam panduan supaya korang terus boleh capai sesuatu. Okey. Seterusnya, korang kena tahu apa sebenarnya isu ataupun masalah yang korang hadapi bila berniaga ni lah. Jangan kata kalau ada masalah tu lari. Jangan buat macam ni. Ada masalah, tak nak lah.
jual je produk, satu produk tu, lepas tu ada masalah dengan itu tinggal. Tak nak lah, aku nak pergi buat bisnes lain lah, bisnes tu tak boleh lah, tak boleh pergi lah, banyak sangat masalah. Pergi pula bisnes B. Pergi kat B, ada masalah, tak nak lah, tinggal lah. Baik aku pergi ke C. Lepas tu masalah lagi pergi ke D. Korang pergilah ke mana-mana pun, masalah tu tetap korang akan hadap. Jadi apa yang korang kena buat? Selesaikanlah masalah tu. Kita kena kenal pasti apa masalahnya. Contoh duk message dengan customer tak pernah berjaya jual, tak pernah berjaya jual. Ini yang korang kaji. Okey, dah tahu masalah aku ialah tak reti nak ambil hati pelanggan, tak reti nak message. Cuba jumpa dengan siapa-siapa ataupun mentor ke ataupun baca, cari ilmu, masuk kelas. Tengok balik. Tengok balik betul ke cara tulis tu, betul ke cara message tu ataupun menjual sangat ke. Kenapa orang tu tak percaya kita? Ataupun boleh juga dapat feedback daripada customer yang sedia ada. Kadang-kadang kita boleh dapat daripada customer, mungkin cara kita konsult kurang memuaskan. Benda-benda ni berlaku sama ada kita sedar ataupun tak sedar. Sebab customer yang bagi gaji orang yang berniaga. Customer yang bagi gaji. Dia yang tentukan berapa gaji. Kalau customer tu beli dengan kita, adalah gaji bulan tu. Kalau customer tu tak beli, tak adalah gaji bulan tu. Jadi kita ni peniaga kena belajar, kena ada ilmu macam mana nak close sale tu. Macam mana nak follow up. Macam mana nak promote barang. Itu memang kena belajar lah. Cuma benda ni bukanlah kata belajar hari ni, esok pandai. Belajar hari ni, seminggu dah tera. Tak. Dia sebenarnya ambil masa. Makin lama korang buat, makin tera. Sebab tu saya cakap jangan mudah give up. Dalam satu-satu ilmu yang korang belajar, memang buat. Buat dan terus buat. Sebab benda tu akan buat lebih perfect, lebih sempurna. Okey, dah tahu masalah tadi. So, kena fikirkan jalan penyelesaian. Boleh juga sembang-sembang dengan kawan-kawan satu circle. Boleh sembang kawan-kawan yang berniaga. Dekat situ pun korang boleh dapat banyak idea. Kalau boleh cari kawan-kawan yang positif. Kawan-kawan yang positif. So, kalau kawan-kawan positif ni, korang akan positif sama macam dia. Kalau kamu berada dengan kawan yang negatif, kalau bagi idea si nak bangkang, alah tak payah buatnya, tak jadi. Lepas tu kamu share idea kamu, dia mempertikai, buat dulu. Dalam bisnes ni kalau kamu rasa macam baguslah kalau aku plan buat strategi A ni, buat plan B ni, plan C. Buat je. Kalau saya akan cakap buat dulu. Lepas tu kamu akan tahu di mana kekurangan kamu punya teknik tu. Dan kekurangan tu lah yang kamu kena perbaiki. Sebab kadang-kadang pemikiran kita dengan kawan tu berbeza. Keupayaan kita dengan kawan tu juga berbeza. So kalau bagi saya buat je dulu. Okey. Ini macam saya cakap tadi lah. Kena cari ilmu. Ilmu tu memang kena ada. Kalau peniaga tanpa ilmu, itu yang dia tahu satu je. Potong harga. Orang yang tak ada ilmu, dia berniaga macam tu je. Potong harga. Kau jual RM10, apa? Aku jual RM8. Kau jual RM5, aku jual RM3. Dalam modal. Lepas tu bisnes tak ada apa. Pelik. Bisnes 5 tahun dah ni. Tapi simpanan je nak kata. Simpanan kecemasan 6 bulan. Nak pergi bercuti pun tak ada. Nak bagi mak pun tak ada. So ke mana? Account lah. Macam saya selalu tekankan, account kena jaga. Kena tahu berapa keuntungan kamu setiap bulan. Sebab tu saya pesan record duit masuk, duit keluar. Lepas tu hujung bulan kena tutup account. Bulan ni berapa dah aku dah jual. Lepas tu compare pula. Compare bulan lepas. Yang ni korang kena buat, okay? Contoh korang bagus dalam jual kopi. Contoh bagus jual kopi. Cuba bandingkan. Bulan ni aku jual berapa box dah.
Tengok bulan lepas. Kena tengok tau. Sebab dari mata korang nampak, korang akan fikir. Dia akan terdetik. Dia akan terdetik. Kenapa bulan lepas banyak, kenapa bulan ni sikit. Lepas tu korang boleh compare juga. Tengok tahun lepas. Contoh, tahun lepas berniaga, tengok berapa jualan dah setahun. Masa tengok jualan tahun ni berapa. Itu sebenarnya akan tentukan gaji orang. Lepas tu tengok pula tahun lepas simpanan ada berapa. Contoh tahun lepas tak ada simpanan. Baru nak start berniaga. So tahun ni Alhamdulillah dah ada 1,000 simpanan. Itu sebenarnya dah cukup bagus bagi saya. Bukannya kita bermula tahun tu juga nak pulun, nak hebat semua benda. Saya risau nanti stres. So buat happy-happy je. Yang penting ada progress. Kalau tahun lepas tak ada simpanan, tahun ni kena ada lah. Tahun depan pula kena bertambah. Dia berapa jumlah tu terpulang lah. Tengok kepada jualan masing-masing. Okey, yang ini satu lagi yang saya dah bagi tahu tadi. Kena kenal pasti kepakaran ataupun kelebihan diri masing-masing lah. Sebab korang dalam ni, kamu semua dalam ni, kawan-kawan saya dalam ni semua bagus-bagus. Ada kepakaran diri masing-masing, ada kelebihan diri masing-masing. Macam saya bagi tahu tadi lah, ada orang dia bagus tapi dia selalu blame diri dia. Aku tak boleh buat, aku tak boleh buat. Dia macam wirid. Kalau suruh buat ni, tak boleh buat. Suruh live, tak boleh live. Tak ada orang nak tengok. Yalah, tak ada orang nak tengok. Tapi kita bermula daripada step 1. Stage 2 ataupun step ataupun stage tangga 1, tangga 2, tangga 3. Kalau hari ni, contoh saya bagi contoh live lah. Kalau hari ni, yang tengok tu tak mungkinlah ada seorang yang tengok. Tak apa, cuba pula lagi. Mungkin bulan depan dah bertambah 5 orang. Bulan seterusnya dah bertambah 10 orang. Dalam tempoh tu juga korang kena tengok tau. Kena tengok. Kena tengok semula live tu. Mana yang tak kena. Mana yang nak kena perbaiki. Lepas tu fikir macam mana nak naikkan view. Yang tu semua korang kena study. Okey, yang ni pun saya kena berurusan dengan orang yang selesa. Ini yang saya buat dulu. Masa saya nak start berniaga dengan saja-saja kan, nak try jual produk orang dulu kan. Memang saya akan jumpa dengan siapa orang yang saya nak berurusan tu. Saya akan jumpa berdepan lah. Masa tu bukan COVID lagi kan. Sekarang ni susah lah. Nak keluar pergi mana pun, lagi-lagi nak rentas negeri memang payah lah. Saja-saja nak pergi. So kalau dulu memang macam tu lah saya buat. Saya akan jumpa dia, saya akan tengok dia, saya akan bersembang, berbual dengan dia. Saya nak cari mana persamaan saya dengan dia. Boleh ke saya nak bekerjasama dengan dia? Selesa tak saya dengan dia? Itu cara saya. Kalau online ni korang boleh juga buat message. Kan? Message kalau nak lebih sikit call, video call. Benda tu boleh buat. So dia sebenarnya kalau kamu selesa berurusan dengan orang tu, dia mudah. Contohlah kalau kamu selesa dengan saya, apa yang saya kongsikan, apa yang saya bagi, orang akan terima. Senang masuk. Senang. Ilmu yang saya bagi, apa yang saya kongsikan, mudah sangat nak masuk. Dia berbeza dengan orang yang tak selesa dengan saya. Kalau kata ada kan. Apa yang saya cakap, apa yang saya suruh, apa yang saya kongsikan, dia takkan dapat. Kenapa? Dia macam ada blok. Saya bagilah strategi macam mana sekalipun, teknik apa sekalipun, dia tetap tak nampak. Saya bagilah jalan macam mana pun. Ini cara awak nak beli rumah yang senang. Ini cara yang saya nampak yang saya boleh bantu. Dia tetap tak nampak. Kenapa? Sebab dia dah wujudkan gap tu. Sebab tu kalau ini sepatutnya saya bagi tahu mula-mula tadi tapi terlupa. Dia macam ni. Bila kita masuk majlis ilmu lah. Pertama korang kena buang ego satu. Yang kedua, saya tahu kadang-kadang bila cikgu tu bercakap atau siapa-siapa je yang bercakap, kadang kita tahu ilmu tu. Kita tahu ilmu tu. Tapi apa yang saya buat ialah bila saya berguru, tak kisahlah dengan siapa sekalipun, ilmu tu saya rasa macam saya dah tahu pun, saya akan cakap, saya akan kosongkan lah. Kosongkan.
saya letakkan diri saya macam tak tahu apa-apa. Dari situ korang akan dapat, nak tahu dapat apa? Korang akan dapat idea yang baru. Tiba-tiba idea strategi tu masuk banyak. Korang pergilah berguru dengan siapa-siapa pun, korang buat macam mana saya buat ni. Dan korang akan dapat idea dalam bisnes banyak. Lepas tu kalau, satu lagi, bila korang pergi mana-mana kelas, tengah-tengah macam ni kan, sharing macam ni, tiba-tiba ada idea baru. Terlintas lah contoh. Terus salin. Terus buat note. Kadang-kadang idea tu masa tu je dia ada. Lepas tu hilang. So, sekurang-kurangnya kalau habis kelas dah lupa dah apa yang idea datang, orangnya dah tulis. Orangnya dah tulis. Okey, ini pun saya selalu juga pesan kepada mereka-mereka lah. Okey. Kalau orang tanya saya, Kak Liza, Mami Liza, apa juga panggilan lah. Nak berniaga tapi tak tahulah nak jual apa. Tengok kawan A jual macam okey, tapi bila cuba, bila try join tak boleh. Pergi pula bisnes B. Nampak kawan tu buat, nampak berjaya tapi bila buat tak okey. Benda tu yang saya cakap, buat perniagaan yang kamu suka ataupun minat. Ini yang kita akan patient, kita akan sabar. Kita akan sabar untuk buat. Ada dugaan ke, apa juga halangan ke, risiko apa ke, kita terus buat. Kenapa? Sebab kita suka benda tu. Kita ada kesabaran kita kat situ, minat kita dekat situ. Benda ni yang buat kita bertahan lebih lama. Salah satunya lah. Ni saya cakap tadi, konsisten buat. Memang kena konsisten. Belajarlah paksa diri. Tak salah pun nak belajar paksa diri. Buat jadual. Saya bagi contoh untuk follow up. Follow up. Kalau kata nak follow up customer memang kena follow up. Dia bukannya follow up menjual. Tak, bukanlah kata follow up menjual. Setiap kali mesej menjual, setiap kali mesej menjual. Serabut kadang tu kan. Lepas tu hantar produk banyak-banyak. Imas. Apa kata buat jalinkan hubungan yang baik, bagus dengan customer kita. Mungkin boleh tanya khabar, bagi apa-apa ilmu ke, dulu sharing lah, maksud saya share apa-apa. Tengoklah dia beli produk apa dengan kamu. Lepas tu kalau ada info kesihatan, apa jumpalah apa-apa info kesihatan, bagi dia. Dia sebenarnya bukanlah ilmu tu sebenarnya nak bagi dia, tapi korang nak pegang, senang kata nak, orang kata apa, pegang jiwa lah. Macam tu. Jadi dia akan selesa dengan kamu tau, dia akan selesa. Dia, customer ni dia akan fikir, bagus dia ni, bukan jual sekadar jual. Dah jual dah, lepas tu senyap. Sayang lah. Sebab customer ni dia boleh repeat dengan kita banyak kali. So lepas ni, tolong cari balik. Mana database tu? Cari balik. Check balik database korang semua. Tengok, ni berapa kali aku dah mesej dia. Si Pulan ni berapa kali, tahun ni aku ada tak mesej dia tahun ni? Ada tak mesej? Tengok pula dia ni dia beli produk apa? Produk A, produk B. Bila? Benda-benda ni semua yang kita kena follow up balik. Mesej balik mereka-mereka ni. Entah dia pun dah lupa. Awak ni siapa? Punyalah lama tak mesej kan, tak tanya khabar. Sayanglah kalau dia memang pernah beli dengan kita. Kalau boleh, teruskan hubungan baik tu dengan dia. Kalau ada promo, bolehlah mesej dia bagi tahu ada promo apa-apa ke. Kadang-kadang bila kena harinya, biasanya kalau hari gaji, dia macam ni, kalau ada duit, dia beli. Kalau tak ada duit, dia nak pun, dia tak beli lagi. Tapi sekurang-kurangnya dia dah tahu, okey ada promosi apa-apa kan. So, dia tahulah benda tu. Mungkin dia akan cakap, tak ada duit lagi lah. Nanti ada duit, baru boleh beli. So, follow up balik lah lepas tu. Okay, ini circle positif. Circle positif ni memang penting lah. Macam saya kongsikan tadi.
dia sebenarnya kadang-kadang orang tu bila dia share kejayaan dia, dia terpulang kepada penerimaan masing-masing. Ada orang bila tengok orang tu orang tu share kejayaan, bila dia terima negatif, negatif lah yang dia dapat. Walaupun benda tu positif. Contoh dia boleh cakap, saya tak nak cakap yang besar-besar lah. Okay. Contoh hari ni berjaya jual produk kopi 5 box, kongsi, bercerita dalam korang punya team. So bila kita kawan-kawan lain yang dengar, boleh ambil sebagai benda tu positif, semangat. Kalau dia nak terima sebagai positif, dia akan terima positif lah. Kalau bila orang share apa-apa, win lah. Kita cakap win kecil ke win besar ke, kita kena meraihkan. Sama juga pendapat. Bila kawan-kawan kita bagi pendapat, kita meraihkan pendapat tu. Kalau boleh guna, kita guna. Kalau tak boleh guna, tak apa. Sama tu juga. Kalau kawan-kawan dia kongsi hari ni bulan ni berjaya buat simpanan berapa-berapa. Jadikan ia satu semangat pada kita supaya kita pun buat macam dia ataupun lebih lagi macam dia. Bila kita berada dalam kelompok tu tau, contohlah kita berada dalam satu grup tu, setiap hari ada kawan-kawan dalam tu kongsikan, Alhamdulillah hari ni dah berjaya jual. Yang ni pula cakap, saya pun dah berjaya, tunjuk pula gambar COD barang, tunjuk pula parcel, post-post kat mana, tunjuk pula message, tunjuk testimoni. So kita ni yang daripada tak nak buat tu, rasa macam tak bagus pun buat bisnes ni, kita akan ikut sekali buat. Seronok pula tengok dia. Tunjuk pula gambar duit. Alhamdulillah hari ni dapat RM100. Siapa nak bagi RM100 dalam keadaan COVID ni? Tapi dapat. Okay, berjaya jual kopi contohnya kan. So benda tu dia boleh support kawan yang lain dari segi emosi. Sebab tu kadang-kadang macam mana kalau boleh, sebab tu dalam grup ke saya suka kita berkongsi yang win-win. Bukan saya tak bagi berkongsi yang sedih-sedih. Kalau biasanya berlaku kematian, boleh kongsi, kita boleh ucap takziah lah dan mendoakan. Cuma jangan bagi orang-orang negatif. Contoh pergi bergaduh ke, yang tu tak maulah. Okay, kalau boleh sebab kita duduk dalam satu grup ataupun satu family ni, kita nak membantu antara satu sama lain macam tu. Okey, ni pun berada dalam rakan ataupun JT yang sama lah macam saya dah bagi tahukan tadi kan, bagi tahu tadi. Kalau kita ketandusan idea, okay? Ketandusan idea, lepas tu rasa macam tak ada mood nak berniaga, biasanya adalah antara isu-isu masing-masing lah, okay, masing-masing. Apa yang saya buat dulu saya akan cari kawan-kawan yang sama dalam objektif yang sama. Maksudnya berniaga lah, saya akan jumpa dia. Kalau dulu boleh keluar kan, boleh jumpa kawan-kawan. Saya suka pergi jumpa kawan-kawan, duduk kedai kopi, duduk sembang-sembang, makan-makan. Sambil tu sebenarnya kita bercerita, bersembang. Cuma dalam keadaan COVID sekarang ni memang tak boleh lah nak keluar pergi mana-mana. Kalau dulu saya akan plan dengan kawan-kawan. Jom kita pergi pilih satu tempat. Bagi contoh kalau kat Kedah, Langkawi. Jom pergi Langkawi. So pergi ramai-ramai kat Langkawi. Bukan apa pun. Sebab dekat situ kita akan dapat idea baru, kita fresh. Dia boleh kongsi idea dia, kita boleh kongsi idea kita. So dari situ, kita satu idea, kawan kita satu idea dah jadi dua. Kalau ada 3-4 orang kawan, lagi banyak idea. Kalau macam sekarang ni memang tak boleh lah nak buat macam tu. So apa yang boleh kita buat? Call lah. Video call. Macam ni, depan berkongsi idea pun boleh. Habis dah.